asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita panjatkan sebanyak-banyak terima kasih kepada Allah Taala kerana memberi peluang dan ruang kepada kita sehingga kita dapat sampai kepada Ramadan yang ke-20 pada malam ini. Malam yang masuk pada fasa yang terakhir, iaitu fasa itqun minan nar, lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam masa yang singkat ni yang diberi pada saya untuk memberi tazkirah, jadi tak tahulah tajuk apa. Cuma tuan-tuan semua, kita patuhilah SOP seperti mana yang disebut oleh pengurusi tadi. Tuan-tuan sekalian, saya bila tanya Syekh Fahmi Zamzam, ada satu majlis hari itu, tanya dia bagaimana pandangan Tuan Syekh dengan keadaan COVID ni. Nak kata apa? Lalu dia kata, ja'a bi syari'atin jadid. COVID ni dia kata dia datang dengan syariat yang baru. Kalau hari itu kita boleh semayang rapat-rapat, hari ni syariat hari ni semayang jarak. Azan pun berubah. Dan kehidupan kita pun berubah. Dan kerajaan kita terpaksa mengerahkan segala kekuatan dengan bala tenteranya, dengan polisnya, dengan segala-galanya untuk memerangi COVID ni. Tak nampak pun. Tapi kerajaan kita terpaksa mengerahkan segala kekuatan untuk memerangi COVID ni. Punya dahsyatnya dia. Dia bukan setakat mengubah syariat, dia mengubah pola kehidupan dunia di hari ini. Kalau kita tengok sejarah peperangan dunia yang pertama yang menyebabkan berjuta-juta orang mati, ketika itu pola kehidupan dunia berubah. Kemudian berlaku pula peperangan dunia yang kedua. Begitu juga berjuta-juta orang mati, seluruh dunia mati. Kehidupan dunia berubah. Dan di hari ini tuan-tuan semua, kita terpaksa menghadapi suatu cabaran yang sangat besar, yang membahayakan nyawa, harta dan segala-galanya, yang akan mengubah pola kehidupan dunia. Mungkin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan Allah taala segera menamatkan COVID-19 yang begitu berbahaya ini. Kalau dia berterusan, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita akan berhadapan dengan suatu cabaran yang sangat besar. Anak-anak yang dilahirkan di waktu ini, anak-anak yang lahir di waktu ini, dia lahir di waktu COVID. Waktu orang tak boleh bersalaman, waktu kita tak boleh nak menziarahi ibu bapa, waktu dalam keadaan kita di hari ini ni, dengan semayang pun terhad,
Kadang-kadang tu mungkinlah boleh jadi adalah orang yang dia ni dah malas dah sembahyang Jumaat ni. Tapi oleh kerana mari Covid ni bertambahlah kemalasan dia. Mungkin setahun dia tak mari sebab tu imam pun tak tanya dah. Tak tanya dah kita. Sebab untuk hadir ke masjid ni pun terhad. Dan akhirnya sembahyang Jumaat ni bagi dia macam tak sembahyang pun tak apa. Maka lahirlah generasi yang akan datang, generasi yang tak boleh bersalaman dengan orang. Dia tengok, apa salah? Kami tak bisa salam. Tiba-tiba kita hidup di zaman ni nak pergi salam dengan dia. 5-6 tahun lagi dia ada. Dia akan lahir. Kanak-kanak yang lahir di hari ni, yang lahir pada tahun lepas, yang lahir pada tahun ni, 10 tahun akan datang, mungkin dia tengok orang pergi ziarah. Dia kata, kena ziarah. Sebab apa salah? Ni dia datang dengan syariat yang baru. Dan kita akan hadapi, masyarakat kita hadapi, dan kita semua akan hadapi keadaan yang sangat meruncing ini. Keadaan ni pun dah teruk dah. Masyarakat kita pun dah teruk dah. Dengan tak ziarah, dengan tak apa sebagainya. Dan juga dia mengaji pun cara online ni. Masa mengaji online ni, dia nak pergi kencing, masuk bilik ayak, masuk keluar bilik ayak berapa kali ikut suka dia. Dia tak ada adab mengaji, tak ada dah. Tiba-tiba kita ajak dia cara adab mengaji, hormat guru dan sebagainya, dia jadi pelik pula. Islam itu jadi gharib pula selepas pada ni. Islam datang dalam keadaan gharib. Fatuba lil gharib. Dia datang dalam keadaan gharib, pelik. Dan suatu hari tak mungkin, tak mustahil Islam akan datang dalam keadaan pelik. Generasi-generasi ini dia akan melihat Islam dalam keadaan yang sangat pelik. Wallahu alam lah bila Tuhan nak tamatkan Covid ni, wallahu alam. Tapi yang penting bagi kita tuan-tuan semua, kita sebagai ibu bapa mesti ada persediaan di segi keimanan, di segi ilmu dan sebagainya untuk membina generasi yang baru pula selepas ini. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah 10 minit dah. Alhamdulillah tuan-tuan semua, Allah Ta'ala panjangkan umur kita tu, Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik pada kita semua sampai pada Ramadan yang ke-20 dah pada malam ni. Sangat akhir zaman ni, yataqarrabuz zaman, masa tu berlalu sangat cepat. Jadi tuan-tuan semua, selepas daripada kita semayang tarawih. Tarawih ni dulu zaman Rasulullah, waktu Rasulullah tu tak ada lagi tarawih. Tak nama tarawih lagi. Dia tak nama tarawih lagi. Zaman Sayyidina Umar baru nama tarawih. Rasulullah semayang 8 rakaat. Rasulullah semayang 8 rakaat. Rakaat yang pertama baca surah Baqarah. Surah Baqarah tahu sajalah kan. Lama mana nak habis surah Baqarah tu, habis surah Baqarah, Ali Imran pula. Lepas pada tu surah tu Nisa pula, sampai 4 surah baru Rasulullah berhenti. Baru Rasulullah rukuk. Lepas pada tu buat 4 rakaat, berhenti sekali. Nama tarwihatun, satu kali berhenti. Tarwih ni maknanya, tarwihatun ni makna satu kali berhenti daripada berdiri yang panjang. Kemudian tu Rasulullah berehat sat, buat pula 8 rakaat pula, hampir dekat sahur baru sudah. 2 kali berhenti, nama dia tarwihatani, 2 kali rehat daripada berdiri yang panjang. Mari
Saidina Umar mengikut ijtihad dia 4 kali berhenti sekali. 4 kali berhenti sekali sampai 5 kali. 5 kali berhenti, nama dia tarawih. Orang semayang 4 rakaat ni nama apa tahu? Orang semayang 8 rakaat nama apa tahu? Kalau 4 rakaat sekali berhenti, nama tarawih, tarwihatun. Nama tarwihatun. 2 kali berhenti, tarwihatun. Baik kalau nak ikut Rasulullah buat 8 boleh, tapi haji ikut semualah. Rasulullah buat sampai dekat 8 jam. Kena buat sampai 8 jam. Ni buat 8 rakaat baca Al-Haqqul Mutakasir juga. Nak ikut habis. Jadi ulama-ulama kita A'immatul Arba'ah pun semua mazhab pun telah ittifaq, telah ijma' bahawa buat 20 rakaat. Kita kena tomoklah waktu semayang, waktu bulan puasa ni. Tengok betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita buat semayang tarawih 4 rakaat, berhenti doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Tuhan, bagilah kat kami syurga. Tu dia 4 rakaat, modal sikit Modal sikit 4 rakaat, 8 rakaat, minta syurga terus. Syurga tambah. Bainas samawati wal ard. Luah dia, luah syurga ni antara 7 petala langit dan bumi. Bumi tu 7 petala buka. Buka. Lepas pada tu langit pula 7 petala buka. Cantum kedua-dua ni baru jadi satu syurga. Baru luah satu syurga. 4 rakaat, 8 rakaat minta syurga. Tak apa Tuhan kata, bulan puasa ni aku nak bagi semua. Ni tuan-tuan keistimewaannya Allah Subhanahu Wa Taala kurnia pada kita, lebih-lebih lagi malam terakhir ni. Kata Imam Ghazali, orang yang hidup umur 60 tahun contohnya, dia telah menghabiskan daripada 60 tahun tu, dia telah menghabiskan masa tidur dia lebih kurang, kalau dia tidur sehari 8 jam, kalau dia tidur sehari 8 jam, dia telah menghabiskan umur dia dengan tidur saja 15 tahun. Tolak. Bukan 60 tahun tu dia mati, 60 tahun tu semua ambil pakai semua umur tu dah. Kena tolak. Tidur saja tu. Tidur saja. Tak kira lah tidur, tak kira lagi tidur. Ni kira tidur hak rasmi ni. Kalau 8 jam ni kan, dia tidur 8 jam, artinya dia telah menghabiskan 15 tahun tidur saja. Lepas tu kalau lelaki umur 15 tahun, sebelum umur 15 tahun tu tak kira lagi. 30 tahun dah selesai dah tu. Tak kira lagi dah tu. Lepas pada tu tak kira lah tidur waktu kuliah, waktu tu khotib baca khutbah tu tak masuk gitu. Campur tu lagi banyak lah. Jadi campur tidur saja. Mama ingat 35 tahun ataupun dekat 40 tahun. Tinggal baki lagi 20 tahun ataupun 25 tahun. Nabi Isa kata kita hidup di atas muka bumi ni 3 hari ya. Nabi Isa kata kita hidup atas muka bumi ni 3 hari ya. Sebab itulah tu sudah bertikailah 20 ke 8. Buat kalau boleh 100 rakaat. Masjid buatlah 100 rakaat. Ikut. Puluh juga. Sebab kita nak penuhkan perbendaharaan akhirat ni. Qiyamul Lail menghidupkan di waktu malam ni dengan ibadah adalah khazanah. Adalah khazanah akhirat. Jadi kita kena penuhkan bank of akhirat kita ni sempena dengan bulan Ramadan ni, sebab umur kita ni dekat sangat. 3 hari ya hidup di dunia. Hari yang pertama, hari yang telah berlalu. Hari
Yang telah berlalu ni Tok Sadok buat lagu mana? Tamdi sabah lala, wahai masa yang berlalu begitu saja. Tak boleh buat apa dah. Nak ungkit balik, nak hidup balik, tak hidup dah. Laita syabab ya'udu yauman fa akhbiruhu bima fa'ala musibu. Wahai waktu muda, kalau hang kembali sehari pun tak apa dah. Aku nak cerita bagaimana hebatnya aku waktu muda. Tok Sadok angan-angan dah. Laita litamanni hatu, cita-cita yang tak mungkin berlaku dah. Hari yang keduanya yaumul an, hari lo ni hari kita boleh hidup lagi, bernyawa lagi, buat apa, sihat lagi, tubuh badan boleh tak duduk di atas katil lagi. Lama-lama duduk atas katil kat kita pun no. Waktu tu tak boleh buat apa dah. Ada 3 minit. Kemudian pada tu, hari waktu ni lah kita nak buat apa pun. Sesibuk mana kita, letih kita dan juga mengantuk kita mesti bersungguh-sungguh juga. Minta doa pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, ni 10 yang terakhir ni, bagilah aku dapat sembahyang tarawih dengan sempurna, bagi cukup 20, aku nak rebut sungguh. Mohon kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala. Kita ni kadang-kadang kita duk ingat kuasa kita, kita duk ingat tenaga kita tak ingat ke Tuhan. Kita kena ingat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Tengok PKP kan, P makna pulang, K kepada P pencipta. Tu duk kena PKP 2-3 kali PKP tu. Sebab pulang kepada pencipta. Kita kena pulang kepada pencipta kok mana pun. Siapa yang cipta kita? Siapa yang cipta virus ni? Allah Ta'ala. Kembali pada Allah Ta'ala. Doa. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala, dengan sisa umur yang ada ni kita pecut sungguh-sungguh. Ustaz pandai cakap, dia tak buat pun. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairuhu halal li nafsika kana zat ta'limu tasibud dawa alizis saqami wa dudana kaima yasihu bihi wa anta saqimu. Kalau ustaz dah kata pun, ustaz pun kena buat kau. Bagaimana kamu boleh jual ubat kurat padahal kamu pun berkurat? Kaima yasihu bihi wa anta saqimu. Bagaimana orang hak sakitnya akan lega sedangkan kamu doktor pun lega, artinya sakit. Jadi ustaz ajak semua lah. Bagi semangat tu, tunjuk lagu tu, mari ikut kita 3, ikut sana 2 kan. Mudah-mudahan lah Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Dan hari yang seterusnya, hari yang ketiga, iaitu hari yang akan datang. Hari yang akan datang kita tak boleh nak kata apa. Kita tak boleh nak bagi jaminan pada diri kita sendiri, esok adakah kita hidup lagi, esok adakah kita boleh makan lagi, esok adakah kita boleh berpuasa lagi. Yang tu kita tak boleh bagi jaminan. Kerana kita semua berada dalam takluk qabdah Allah Ta'ala, dalam gegaman kudrat irada Allah Ta'ala. Dia nak bagi hiduplah kita, dia nak bagi sihatlah kita. Sebab hari akan datang, kamu jangan tunggu lagi. Al-baydul yaum khairun min baydil ghadan. Telur hari ni ada di sarang hari ni lebih baik daripada telur yang akan datang. Telur esok. Sebab telur esok, kalau kita tak makan dia, mungkin dia kemuruk, mungkin dia busuk. Maka kata pepatah Arab, al-baydul yaum, telur hari ni lebih baik daripada telur hari esok. Sebab hari esok kita tak tentu, tak tahu macam mana. Boleh makan ke tak boleh makan. Macam itulah keadaan kita hidup ni tuan-tuan semua. 3 hari saja kita hidup di atas muka bumi ni. Dan kalau umur 60 tahun, kita cuma ada balance 2-3 dalam lebih kurang 25 tahun saja yang boleh diguna pakai. Yang kita dikira. Sebab apa? Yang lain tu penuh dengan dihabiskan dengan masa tidur dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tazkirah yang sikit ni memberi kekuatan dan juga rangsangan untuk kita melakukan ibadah yang mana kita tak tahu Ramadan akan datang ni, adakah kita boleh hidup lagi, adakah kita ni sihat lagi, wallahu a'lam. Lo ni pun sakit lutut dah.
Lo ni pun makan ubat dah. Ramadan akan datang, wallahu a'lam. Kalau hari ni makan 3 jenis ubat, mungkin Ramadan akan datang hidup lagi tapi makan ubat dekat secupa. Masa tu tak kira lagi dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan semua, saya hari ni saya duduk di pondok baru. Saya tak duduk di pondok Bandar Hilir dah. Pondok Bandar Hilir Mahat Pak Mentua. Lepas tu Lodi adik ipar saya serah kat dia. Saya pun buat pondok baru lah. Baru 1 tahun di pondok Cawak Tala. Jadi saya berulang balik lah di Bandar Hilir tu. Jadi saya hari ni duduk tumpu pondok baru lah. Baru siap satu asrama orang tua-tua. Ada dah budak-budak dengan orang tua campur sekali lah. Lepas pada tu ada surau sebiji. Lepas tu bangunan 2 tingkat. Lepas tu ni saya ada buat asrama untuk pelajar-pelajar dan juga kantin. Dan saya akan buat lepas pada ni rumah orang tua-tua dan orang yang pencin. Pencin-pencin ni elok duduk pondok lah. Duduk di rumah buat serabut dengan anak cucu lah. Jadi itulah untuk makluman tuan-tuan semua. Nak pergi pondok saya ni, telefon lah ataupun tengok dalam Facebook Ismail Mahmud. Ada Ismail Mahmud lain melainkan saya. Jadi tuan-tuan semua, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook apa ni, Ismail Mahmud di Pondok Carok Tala Jineri. Duduk di Carok lah. Duduk di Carok Tala Jineri. Dia kata ustaz duduk di Carok. Duduk di Carok. Memang Carok pun itu. Saya kamu hutan apa nama bukit luar tu, kamu Carok. Lepas tu Tala. Tala tu makna apa ustaz? Tala ni bahasa Arab, bukan bahasa Jineri. Bukan bahasa Sri. Tala ni bahasa Arab. Tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilawah. Maknanya Carok hak tempat mengaji ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wala ilmuna illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih zata bainana wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika muslimin wa qadina ala atammin ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa minta syurga tu kena mayat bagi habis cukup 20 rakaat.